Semalam kami siarkan nasib Bukit Tabor apabila pemandangan yang indah kian dicemari dengan tumpukan coklat akibat penggundulan hutan. Dan reaksi Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ pula mengesahkan kerja-kerja tanah oleh pemilik tanah berstatus pertanian di Bukit Terbabit tidak mendapat permit. Ikuti laporan khas Siri 2 Bukit Tabor semakin berterabur disediakan Faris Azman. Kami sudah melihat sendiri apa yang didakwa penduduk, kerja-kerja pembersihan hutan di Bukit Tabor yang menggusarkan mereka. Penduduk dan pendaki berkongsi rasa sama. Mereka bimbang lokasi yang dipenuhi flora dan fauna di Lembah Kelang itu pupus. Dia ancam pembangunan serta meningkatkan risiko tanah runtuh. Persoalan ini kami ajukan kepada Majlis Perbandaran Ampang Jaya bagi mendapatkan penjelasan apa sebenarnya yang berlaku. Lebih seminggu menantikan jawapan, akhirnya kami diundang. Menurut yang di-Pertuanya Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, ada 5 lot di Bukit Tabor menjalankan kerja penolakan tanah tanpa permit. So tak ada permit dan sebagainya, maksudnya tak ada. Kerja-kerja tanah tu dibuat secara tidak sah dan Ya, tidak salah tanpa pengetahuan pihak majlis. Kita dapati ada 5 lot yang terlibat di kawasan Bukit Tabor tu. Ada 5 lot yang menjalankan kerja tanah. And so, ada 5 lot ni dah pun kita bagi notis untuk stop kerja, stop work. Dan mereka ni pun dah kita minta untuk menjalankan pemulihan kepada tanah yang telah dijalankan kerja-kerja tanah tadi itu, untuk pulihkan kembali kepada asal. So biasanya kita minta mereka tanam rumput ataupun pokok-pokok yang boleh pulih kembali kepada asal. Selain notis diberikan, jelasnya MPAJ juga dalam proses mendakwa beberapa pemilik atas kesalahan tertentu. Menurutnya 300 lot tanah di Bukit Tabor itu adalah milik persendirian sejak tahun 1924 dengan keluasan 600 ekar. Sudah tentu ia satu pelaburan buat pemilik tanah yang inginkan hasil daripada pelaburan mereka. Namun hakikatnya, reserve jalan di Bukit Tabor terletak di kawasan Cirot juga menjadi kekangan buat pemilik sehinggakan merentasi kawasan pemilik lot tanah yang lain. So sebab itulah mereka membina laluan masing-masing di situ menggunakan merentasi lot-lot milik persendirian rakan-rakan mereka di kawasan sekitar, terutama di kawasan bawah. So bila di kawasan hutan nak dibina infra laluan, suatu mereka akan buka sikit tanah, jalankan kerja-kerja tanah di situ tanpa kemudahan daripada majlis pihak MPAJ, tak ada permit. Meskipun milik persendirian, namun jelas Muhammad Fauzi kawasan terbabit berhampiran perkhidmatan kuasa dan reserve hidupan liar, iaitu kawasan sensitif alam sekitar. MPAJ sudah menetapkan pemilik tidak boleh menjalankan pertanian berskala besar bagi menjaga kawasan sensitiviti alam sekitar. Hasil mesyuarat dengan pelbagai agensi 29 Julai lalu juga bersetuju isu pembangunan Bukit Tabor dibawa ke Jawatan Kuasa Teknikal Kawasan Sensitif Alam Sekitar Negeri Selangor. Dan satu ketetapan yang kita buat iaitu kita nak bawa isu ini ke peringkat Jawatan Kuasa Kawasan Sensitif Alam Sekitar, iaitu untuk mendapatkan satu hala tuju yang jelas untuk membangunkan kawasan-kawasan seumpama ini. Kawasan sensitif alam sekitar, tadi macam mana kita nak bangunkan? Itu jadi isunya. So ia inilah untuk kita dapatkan satu hala tuju, panduan daripada Jawatan Kuasa Kawasan Sensitif alam sekitar yang di bawah Plan Malaysia. Mengenai kerisauan penduduk berhubung tanah runtuh di kawasan Bukit Tabor pula, ini reaksi Muhammad Fauzi. Luar daripada kawasan berisiko tanah runtuh. Memang tak ada hazard yang bukan di bawah alam. Tak ada. Di luar kawasan risiko. Di luar kawasan risiko. Tapi ada kawasan-kawasan yang perlu dilihat semula untuk dipulihkan. Ya, betul. So, isunya apabila dah ditroka, dibuat jalan, jadi ada pokok-pokok yang dah ditebang, ada pendedahan kepada hujan, itu jadi isunya. Jadi kawasan inilah yang kita ambil tindakan untuk kita stop semua kerja, untuk kita tidak benarkan segala kerja-kerja untuk infra di kawasan sana.
oleh pemilik tanah yang berkenaan. Ujarnya perjumpaan bersama penduduk akan diadakan bagi menerangkan keadaan sebenar yang berlaku di Bukit Tabor. Dari sudut penduduk pula, mereka tidak menolak pembangunan, tetapi biarlah berpada dan mengikut ketetapan disediakan pihak berkuasa agar keselamatan mereka terjaga. Lebih penting, Bukit Tabor terus dipelihara sebagai khazanah negara untuk anak cucu kita. Laporan Fariz Azman, Astro Awal.